Allah Azza wa Jal bercakap mengenai orang-orang yang mendapat peringatan dalam Al-Quran. Mereka mendapatkan peringatan dan mereka mendapat peringatan-peringatan yang terbaik ni. Dan kemudiannya, di atas semua itu, mereka masih memilih untuk mengetepikannya. Seperti datang ke Jumaat adalah perkara biasa je yang anda lakukan dan kemudian anda kembali ke kehidupan normal anda. Ia hanyalah salah satu perkara dalam rutin anda. Seperti Jumaat, untuk anda dan saya, tidak sepatutnya atau kita tidak menganggapnya sebagai pengalaman yang sepatutnya mengubahkan hidup kita, yang sepatutnya menjadikan hidup kita lebih baik sebagai orang Islam. Dan ini adalah jenis orang yang tidak mendapat faedah daripada peringatan-peringatan. Dan dalam erti kata itu, kita, semoga ini bukan tentang kita lah, tetapi ada seseorang yang tidak mendapatkan faedah daripada peringatan, tidak begitu berbeza sangat pun dari orang-orang pada zaman Nabi SAW yang secara direct mendengar kata-kata Allah dari mulut Nabi SAW dan mereka tidak peduli pun. Mereka teruskan berjalan. Ya Alhamdulillah, kita beragama Islam dan mereka adalah kufar. Ada perbezaan di situ. Tapi kalau difikirkan dalam sikapnya, ini adalah seperti sikap yang sangat serupa, bukan? Anda dengar peringatan, saya dengar peringatan dan kita berkata, itu bagus. Saya rasa saya sudah tahulah benda tu. Dan kemudian anda teruskan jalan dan tidak ada perubahan langsung dalam tingkah laku kita. Tapi secara praktikal bercakap, kita tidak melakukan apa-apa. Maksud saya komplain-komplain tentang orang kufar bukan hanya apa yang tidak ada di hati mereka. Tidak ada yang berubah menjadi tindakan. Ini sangat menarik misalnya dalam Al-Quran Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya komplain tentang kepercayaan orang-orang kufar. Dia Subhanahu wa Ta'ala malah komplain tentang tindakan orang-orang kufar. Jadi pada hari penghakiman kelak, dia Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang yang tidak beriman, fala saddaqa wala shalla. Dia tidak mengesahkan kebenaran dan dia tidak mendirikan solat. Cuba fikir, mengapa komplain tentang orang kafir yang tidak solat? Kerana Allah Azza wa Jalla berkata, ya perbuatan sememangnya dihitung malah mereka yang melakukan kufur, malah perbuatan mereka pun. Tapi kenapa dia tidak solat? Kenapa dia tidak terima untuk percaya? Dan jika dia percaya, ia sepatutnya akan berubah menjadi tindakan, kan? Dia akan mendirikan solat. Ia sepatutnya dimanifestasikan dan boleh dilihat mata dalam beberapa cara, kan? Jadi petikan ini dari Suratul Furqan yang saya baca kepada anda adalah salah satu gambaran di hari penghakiman kelak. Dan Allah Azza wa Jalla dalam maha kebijaksanaannya sebenarnya mengatakan, Wa kana yawma 'alal kafirina 'asira. Pada hari itu, hari penghakiman akan menjadi amat sukar, terutamanya amat sukar untuk orang yang tidak percaya, yang tidak beriman. Untuk kafirin, untuk orang-orang kufur. Tapi dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan yauma ya'uddul kafiru. Tapi sebaliknya dia Subhanahu wa Ta'ala berkata yauma ya'udduz zalimu ala yadaihi. Orang yang membuat salah atau menzalimi, itulah terjemahan bahasa yang biasa sekarang. Orang yang melakukan kezaliman akan menggigitkan tangannya pada hari itu. Okey, sekarang tentang menggigit tangan. Anda mungkin tidak ada habit untuk menggigit tangan anda, kan? Tetapi ini adalah ungkapan bahasa Arab lama. Ini adalah cara yang biasa mereka katakan tentang lelaki ini akan penuh dengan penyesalan. Dia akan menangis, meratap, dia akan menjadi desperate. Alamak, apa yang telah aku lakukan ni? Setaraf dengan menggigit tangan pada zaman sekarang ialah seperti seseorang ketuk dahi sendiri atau pegang kepala mereka seperti, Ya Allah, apa yang berlaku? Apa dah jadi pada kereta saya ni? Apa dah jadi pada rumah itu? Apa dah jadi dengan pekerjaan saya? Pada saat yang amat mengejutkan itu, apabila anda benar-benar penuh dengan penyesalan, kemudian ungkapan dalam bahasa Arab lama digunakan untuk menggigit tangan. Jadi kalau anda tidak biasa menggigit tangan anda, ini tidak bermaksud bahawa anda tak faham-faham tentang ayat ini, kan? Tapi saya memberitahu anda, pada hari penghakiman kekecewaan. Kekecewaan yang dilalui oleh seseorang membuatkan mereka melakukan perkara-perkara yang tidak rasional. Dan anda mungkin mengalami beberapa perkara itu jika anda mengenali orang yang sebagai contoh benar-benar tertekan, desperate, stres. Atau mereka berdiri di luar bilik hospital, terdapat ahli keluarga ke di dalam pembedahan dan mereka tunggu di luar dengan penuh keresahan. Adakah mereka boleh duduk dengan diam? Tidak, kan? Mereka jalan-jalan ke sana ke sini, ke hulu ke hilir
dan memegang tangan mereka seperti ini. Mereka tidak boleh duduk diam. Mereka sentiasa membuat gerakan. Mereka berada dalam keadaan tidak senang. Atau mereka memegang mulut mereka ketika mereka mendengar berita itu. Hari penghakiman kelak, Allah Azza wa Jalla menerangkan orang ini akan menggigitkan tangannya. Kedua-dua tangan, bukan satu je. Yadaihi, dia akan menggigit kedua-dua tangannya. Tapi mengapa dia terkejut dan mengapa dia menyesal? Dia ni sendiri akan berkata, dan Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita, yaqulu ya laitani takhaztu ma'a rasuli sabila. Kalaulah aku telah mengambil jalan, jikalaulah aku hanya mengambil gaya hidup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kamu tengokkan ini. Dia tak katakan ya laitani amantu bir rasul. Bukan macam itu kan. Jika aku percaya kepada Rasul, bukan kan? Sebaliknya ayat itu mengatakan kalaulah aku telah mengambil jalan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang diketengahkan di sini adalah bukan kita hanya menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya sudah kita lakukan, alhamdulillah kita sudah terima. Tapi sebenarnya kita memilih gaya hidup lelaki ini sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil tabiatnya, tingkah lakunya, wataknya, cara beliau bersyukur, cara beliau baik kepada orang, cara beliau tersenyum kepada orang lain, cara beliau berurusan dengan orang lain dalam perniagaan, cara beliau berurusan dengan orang bukan Islam, cara dia berurusan dengan Muslim, cara dia berurusan dengan orang-orang tua, cara dia berurusan dengan orang-orang muda, cara dia berurusan dengan isteri-isteri, cara dia berurusan dengan rakan-rakan. Ini semua adalah jalan beliau. Ini adalah sabil. Kalau terjemahan moden, sabil jika anda mahu, ini bukan terjemahan linguistik. Tapi ini adalah terjemahan sosiologi. Adalah gaya hidup, lifestyle. Kalaulah saya mempunyai gaya hidup seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya hidup seperti beliau hidup, jika saya mengambil jalan itu, tetapi perkataan jalan, sabil juga bermaksud sesuatu yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu pihak telah datang kepada kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik, untuk sedarkan kita betapa baiknya semua manusia boleh jadi. Dan selain daripada itu juga, beliau juga datang untuk meletakkan kami dalam satu mission, untuk tidak hanya menjadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri, tapi juga untuk menolong seluruh umat manusia menjadi orang yang lebih baik. Dan itu adalah sebahagian daripada misi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu satu jalan yang panjang, sabil. Jadi bukan sahaja anda mengubahkan diri anda. Sekarang anda sudah kenal pasti kerana perubahan itu dalam diri anda dengan misi itu dan anda ingin berkongsikan kebaikan itu dengan seluruh umat manusia. Subhanallah. Hajj jelas merupakan sebagai satu ekspresi iman seseorang. Tidak mudah untuk pergi ke Hajj. Ia adalah satu tekanan kewangan yang besar. Walaupun sebilangan orang telah kumpul duit sepanjang hidup mereka, tapi mereka masih tetap tidak dapat pergi. Semasa anda pergi ke Hajj, anda akan melihat orang yang berumur 92 tahun. Anda pula mula berasa letih tawaf. Dan anda melihat lelaki berusia 100 tahun sedang berjoging melepasi anda. Dan anda akan seperti, alamak, malunya aku. Subhanallah, orang-orang ini membuat Hajj untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dan mereka mempunyai tahap kehebatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjemput mereka datang. Jadi jelas ini adalah satu pertunjukan iman. Ia bukan sekadar pertunjukan iman. Ini sepatutnya menjadikan sebagai pertunjukan kesetiaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat ironinya bagi saya bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu misi beliau adalah untuk membersihkan rumah Allah, untuk membersihkan batu berhala, membuangkannya semua dan bersihkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah satu-satunya yang disembah di Kaabah. Itu adalah salah satu misi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semasa anda pergi sana dan anda menjumpai orang Islam, lupakan bersihkan berhala. Itu adalah sebahagian daripada masalah bagi kita. Anda mempunyai hujaj orang yang melakukan hajj, orang berilmu pengetahuan, orang berpendidikan, minum sebotol air dan mencampak buang di jalan. Mereka tidak menunggu ke untuk membuang dalam tong sampah ke apa ke. Ada orang makan pisang, kulit pisang campak je ke bawah. Dan kamu akan dapat perhatikan apabila saat anda meninggalkan padang Muzdalifah, keesokan harinya, ia kelihatan seperti tempat pembuangan sampah. Kita tidak boleh melangkah tanpa memijak sampah, tak dapat.
Dan ini adalah orang-orang yang percaya bahawa ini adalah tanah suci, betul. Tapi perkara ini tak dapat masuk akal. Tidak ada yang akan pergi ke Monument Washington. Tiada siapa yang akan pergi ke Memorial September 11 dan membuang tin Pepsi. Tak ada yang akan melakukannya, kan? Ini tanah suci bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang dihormati oleh negara. Kita harus mempunyai maruah untuk tempat ini. Tapi pula, anda pergi ke Mina dan anda pergi ke Muzdalifah, walaupun di kawasan jalan-jalan di Mekah, apa yang akan anda dapati? Anda menjumpai sampah merata-rata. Dan siapa yang membuang sampah itu? Jangan salahkan government. Tidak. Kerajaan Arab Saudi melakukannya. Apa? Terdapat berjuta-juta orang Islam. Kita sendiri yang buat. Kita tidak mempunyai etikah yang paling mudah gaya hidup Rasulullah SAW. Betapanya beliau mengambil peduli untuk bersikap menjaga kebersihan, betapa beliau mengambil berat untuk tidak menjadi sumber penambahan kotoran dalam masyarakat secara rohani dan juga fizikal. Namun pada masa yang sama kita boleh mengatakan bahawa kita pergi demi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masih ada yang tak berhubung dalam fikiran kita. Ada yang masih tak berhubung antara apa yang kita fikir kita lakukan untuk Allah dan apa yang sebenarnya kita lakukan untuk Allah Azza wa Jal. Kita mesti merapatkan yang mana yang masih tak hubung itu kerana ia putus. Kita harus menjadi orang yang mewujudkan, yang menghayati contoh Rasul SAW. Bukan hanya dalam hal-hal ibadah. Bukan hanya dalam tindakan melakukan haj. Bukan hanya dalam tindakan membuat solah. Okey, kamu tengok ni. Seringkali ada pengumuman dibuat. Saya tak tahu sama ada ia dibuat lagi. InsyaAllah tidak lagi kot. Mengenai orang yang parking kereta mereka dengan tidak betul. Atau menyekat jalan masuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, jika kamu datang untuk Jumaah, jangan campak kereta anda suka-suka. Jangan park atas rumput orang lain dan perkara-perkara seperti itu, kan? Di seluruh negara ini, pengumuman ini dibuat. Bukankah seperti sunnah Rasul kita SAW untuk bimbangkan tentang hak-hak jiran tetangga? Bukankah jiran-jiran Rasul SAW dahulu sangat gembira dengan beliau? Jiran yang terbaik, sahabat yang terbaik. Dan sekiranya ada sesuatu yang salah, maka ia dilakukan oleh jiran. Tidak pernah olehnya SAW. Berapa kalikah beliau memberikan kita wasiah untuk menjaga jiran-jiran kita? Dan anda pergi ke seluruh negara dan anda akan dapati orang yang berada di kawasan kejiranan di Amerika, Muslim berpendidikan, betul. Anda bahkan tidak boleh mengatakan ini kejahilan umat Islam yang tidak mempunyai pendidikan yang baik. Di seluruh Amerika, anda mempunyai masjid yang besar-besar yang dibina dan teka siapa yang benar-benar tidak senang dengan masjid. Seluruh jiran, seluruh kawasan kejiranan tidak berpuas hati. Mengapa mereka tidak puas hati? Oh, kerana mereka membenci orang Islam dan kufar ni. Bukan. Kerana kita park kereta atas tanah mereka, kerana kita telah menyekat jalan masuk mereka, kerana kita tidak peduli ketika kita buat hal. Sebab itu, beberapa bulan lagi insya-Allah Ta'ala bulan Ramadan akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita rezeki Ramadan sekali lagi. Apabila bulan Ramadan datang, kita membuat iftah, majlis iftah. Malah masjid membuat majlis iftah. Saya ni bercakap mengenai komuniti agama. Kita buat iftah dan apa yang kita buat? Berapa banyak makanan yang dibazirkan setiap masa, berapa banyak beg sampah dan berapa banyak makanan yang ada di dalam beg sampah tersebut. Tapi adakah ini sunnah Rasul kita SAW? Adakah ini yang sepatutnya kita lakukan? Dan kemudian kita mengadu tentang keadaan ummah. Tapi kita bahkan tidak menjaga perkara-perkara paling mudah untuk bermaksud bahawa kita mengikuti jalan Rasul SAW. Oleh itu, lelaki ini akan menyesal pada hari penghakiman. Okey, anda tahu kita bercakap mengenai matlamat tinggi Islam. Bagaimana kita harus memberikan Islam kepada Amerika. Bagaimana kita harus memberikan Islam kepada dunia. Saya percaya pada matlamat tersebut. Tapi anda tahu apa tak? Saya juga percaya bahawa anda tidak boleh bercakap pasal tingkat 100 sehingga anda masuk dulu tingkat 1. Kita masih di bawah basement. Kita belum sampai ke tingkat 1 lagi. Kita harus menangani asasnya. Dan pada asasnya, din kita memerlukan kita untuk menjadi orang yang bertanggungjawab. Orang yang beretika. Orang yang mengambil berat tentang persekitaran mereka. Orang yang mengambil berat tentang ahli keluarga mereka. Jiran mereka. Kawasan kejiranan mereka. Inilah yang mereka lakukan. Saya tidak boleh masuk ke mana-mana masjid seperti mereka menanggalkan kasut mereka dan mereka campak aja dan mereka masuk. Kenapa? Adakah anda akan melakukan ini jika anda pergi ke rumah seseorang? Mereka menjemput anda sebagai tetamu ke rumah mereka dan anda menanggalkan kasut anda.
dan anda campak aja. Adakah anda akan melakukan itu? Ini seperti menunjukkan rasa tidak hormat, bukan? Dan di sini di masjid ini kita adalah tetamu-tetamu di rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala menjemput kita ke rumah ini. Ini bukan rumah kita, ini bukan rumah kamu, ini bukan rumah saya. Ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ia patut dihormati. Beberapa sentimen sepatutnya ada di dalam diri kita bahawa kita menunjukkan kehormatan ini, cara kita membawa diri kita, cara kita saling bersalaman. Ini semua adalah perkara-perkara yang sangat kecil yang saya bicarakan, tetapi ini semua tidak mustahil untuk kita lakukan, untuk kita ubah. Cuma kita tidak memikirkan hal ini apabila kita memikirkan tentang Islam. Kita hanya menganggap Islam adalah mengenai anda harus membaca lebih banyak Al-Quran, yang saya percaya anda sememangnya patut. Anda harus menghafal sebilangan besar Al-Quran yang mungkin. Saya percaya anda sememangnya patut. Tidak dinafikan itu. Tapi anda tahu apa tak? Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin menjadi hujah pada kita bahawa kita mengubahkan diri kita, bahawa kita mengubah cara kita membawa diri kita sendiri, bahawa kita mempunyai nada yang berbeza dalam ucapan kita, dalam kata-kata kita dengan orang. Kita mempunyai tahap persaudaraan yang berbeza antara satu sama lain. Berapa banyak orang Islam yang datang ke masjid? Kalian datang, setiap Jumaah yang anda datang, mungkin setiap Jumaah anda berada di masjid ini, semasa anda pergi beberapa orang yang anda tidak kenal, anda mengatakan salam dan senyum. Ataupun anda hanya melihat satu brother depan anda seperti lambatnya dia ni jalan. Aku nak ambil kasut ni, aku dah lambat lah. Adakah itu sikap anda? Anda sekarang bersama-sama sebagai orang-orang la ilaha illallah. Harus ada cinta yang natural yang semula jadi di antara anda. Dan itu adalah sesuatu Rasul SAW memasukkan kepada orang-orang yang beriman. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dia meletakkan cinta di antara hati-hati kamu. Saya bahkan tidak mengenali anda sebagai seorang Muslim. Saya tak patutnya memberikan anda pandangan yang tak elok. Hanya kerana anda berada di New York dan pandangan yang tak elok adalah seperti standard, bukan bermaksudnya anda memberikan pandangan yang tak elok kepada orang-orang Islam yang lain. Saya tahu anda tinggal di Queens. Saya faham. Saya juga tinggal di sana. Dan saya mengetahuinya semasa anda pergi ke luar New York dan anda berjalan-jalan di North Carolina atau seperti Memphis, Tennessee, dan beberapa orang asing secara rambang dengan topi cowboy melihat anda dan pergi, macam brother, kau sihat? Anda seperti terperanjat. Apa sal lelaki ni senyum kat aku? Dia ada pistol ke? Kenapa dia tersenyum kepada aku? Dan kemudian anda sedar orang-orang itu lebih dekat dengan cara kenabian. Nabi SAW standardnya adalah untuk tersenyum, bukan mengerutkan dahi, muka ketat, untuk berbaik dengan orang lain, menjaga orang lain, untuk mengambil peduli orang lain. Ini adalah jenis-jenis perkara yang harus kita hargai dan bawa kembali ke komuniti kita, ke dalam kehidupan peribadi kita, ke dalam watak kita. Jadi orang-orang kafir mengatakan pada hari itu, saya harap saya telah mengambil jalan, gaya hidup di samping Rasul SAW. Ya wailata. Salah seorang ulama bahasa Arab yang hebat, Dr. Fadil Shalih As-Samari, saya sangat kagum dengan kerjanya dan dia menerangkan dalam salah satu lecturenya perbezaan antara ya wailati dan ya wailata. Sebenarnya biasanya anda katakan ya wailati dan ini sebenarnya adalah min asali bit ta'ajjub. Katanya, ia dari bentuk-bentuk kejutan. Apabila anda melihat sesuatu yang anda tidak boleh percaya apa yang berlaku itu, anda katakan, ya wailati. Sebenarnya sekarang juga dalam bahasa Arab moden, mereka berkata, ya wailati. Apabila sesuatu yang mengejutkan berlaku. Tapi, huruf ta itu digunakan untuk menyatakan lebih banyak kejutan. Dan ketika kejutan itu sebenarnya bercampur dengan kesedihan. Apabila terdapat hasrah dalamnya. Apabila terdapat huzun dalamnya. Apabila terdapat gham dalamnya, bas dalamnya. Ketika kesedihan bercampur dengan tangisan anda, maka anda akan berkata, la wailata. Dan begitulah ayat dimulakan. Kemudian tertulis, laitani, kalaulah. Ada dua kalimat dari kejutan dan kemurungan seperti, macam mana ni aku boleh buat hal? Aku mempunyai banyak sangat peluang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan sekarang aku melihat ke belakang, masih aku tak lakukannya. Dalam bahasa Melayu sebenarnya bukan satu perkataan. Kita berkata, alamak, kalaulah. Itulah ungkapan untuk laita. Dia melihat ke belakang dalam kesedihan. Laitani. Alamak, kalaulah. Kalaulah. Dan apa yang dikatakan time dia melihat ke belakang? Dia ni berkata lagi, lam attahiz fulanan khalila. Perkataan yang sangat indah.
Dia berkata, seandainya, kalaulah aku tak mengambil begitu dan begitu, Mamat ni sebagai kawan. Ar-Rasul dalam ayat sebelumnya, seharusnya aku bersama Rasul SAW. Dan di baris seterusnya dia berkata, alamak, aku sepatutnya tak mengambil Mamat itu sebagai kawan. Mamat mana? Mamat yang membawa anda pergi jauh dari Rasul SAW. Mamat yang mana? Mamat yang membuat anda melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh utusan SAW. Rakan-rakan yang akan membuat anda bercakap dengan cara bahawa utusan SAW tidak akan pernah setuju. Anda mempunyai rakan seperti itu. Ada di antara anda merupakan orang-orang yang baik, tetapi anda mempunyai kawan yang tidak baik. Dan semasa anda bergaul dengan rakan-rakan anda yang ini, anda menjadi orang yang tak baik. Dan anda tidak akan dapat menyalahkan rakan-rakan anda itu pada hari itu, seperti yang dilakukan oleh lelaki ini. Ia tidak akan berjaya. Dan dengan cara kawan-kawan itu sangat tidak berguna walaupun anda call mereka setiap hari, cek Facebook mereka setiap hari, teks mereka setiap hari, anda cek tweet mereka setiap hari, anda follow mereka di Twitter ke, anda mengambil berat tentang mereka hari ini, tetapi pada hari penghakiman esok, anda bahkan tidak boleh ingat nama Mamat itu. Awak panggil dia Fulan saja. Fulan bermaksud begitu dan begitu. So and so. Siapa nama Mamat itu? Kamu dah tak ingat dah. Begitulah yang dijelaskan dan digambarkan tentang lelaki ini yang penuh dengan penyesalan pada hari penghakiman. Dan pada hari itu kerana anda dulu tidak peduli dengan Rasul SAW dalam kehidupan ini. Kan, dalam kehidupan ini utusan itu bukan siapa-siapa untuk anda pun. Tapi utusan itu dalam ayat ini adalah makrifah. Ar-Rasul. Nampak tak? Ya'addu zalimu ala yadaihi. Ittakhaztu ma'ar-rasuli sabila. Nampak kan? Kalaulah aku mengambil jalan dengan satu-satunya utusan itu. Tetapi ketika dia sampai bercakap pasal rakannya pula, kawannya pula ini, Mamat ini, dia tidak dapat ingat namanya pula. Itulah realiti jenis rakan-rakan kawan-kawan seperti itu. Anda bahkan tidak akan tahu nama mereka apabila hari penghakiman tiba. Mereka hanya akan menjadi fulan bagi anda. Fulan bermaksud begitu dan begitu, so and so. Itulah mereka untuk anda dan saya. Kita mesti membuat penilaian yang sangat baik siapa rakan kita, siapa kawan kita yang sebenarnya dan gaya hidup apa yang mereka membawa kita kepada. Wallahi, saya bukan bercakap dari teori. Saya kenal brother yang baik. Mereka dulu orang yang pertama di Salatul Fajar di masjid. Dulu mereka ini adalah orang yang mengetuai beberapa dakwah, kerja-kerja dakwah di MSA dan mengumpulkan kerja-kerja sukarela dan usaha kemanusiaan dan ini dan itu dan yang lain-lain. Dan kemudian berlaku sesuatu dan mereka kenal kawan-kawan yang buruk perangai. Terus mereka hilang. Mereka hilang begitu saja. Dan apa yang membawa mereka pergi? Jenis kawan yang salah. Itu je. Itu saja. Teman yang buruk. Orang-orang itu bukan rakan anda, bukan kawan kamu. Masukkanlah fakta ini dalam kepala anda. Terutama lelaki muda yang duduk di sini. Mamat itu bukan kawan anda. Anda tahu lelaki yang menggunakan bahasa kotor, dan anda menyedari bahawa adalah perkara buruk untuk didengar atau dikatakan. Jadi anda tidak mengatakannya. Anda seperti sekurang-kurangnya mereka yang mengatakannya, tetapi saya tak katakan pun. Tidak, ia akan memberikan kesan kepada anda. Itu akan merobek jiwa anda dari dalam tahu. Ia akan memakan anda dan akhirnya mereka akan menarik anda pergi. Dan akhirnya kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut anda sendiri. Mereka mengatakannya dalam bahasa Arab, sebuah bekas hanya memberikan apa yang terkandung di dalamnya. Sekiranya kata-kata buruk masuk ke telinga anda, kata-kata buruk itu akan keluar dari lidah anda. Sekiranya juga anda melihat kejahatan sepanjang masa, maka tindakan jahat akan keluar. Benda-benda itu semua akan keluar. Mereka tidak hanya tinggal di dalam. Anda tidak boleh berpura-pura bahawa perkara yang anda tonton di internet dan perkara yang anda dengar dan tempat yang anda pergi tidak akan memberi kesan kepada watak anda. Mereka akan memberi kesan. Dan kita tidak mahu menjadi orang-orang itu yang menyesal mempunyai kawan yang salah pada hari penghakiman. Apa maksudnya ini? Anda dan saya harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari teman-teman yang menjadikan kita lebih terhormat. Mereka menjadikan adab kita lebih baik. Mereka menjadikan ucapan kita lebih baik. Mereka menjadikan kita lebih sopan. Mereka menjadikan kita lebih sabar. Mereka menjadikan kita orang yang lebih baik. Dan nasihat peribadi saya kepada anda adalah jika anda mempunyai orang tua dalam keluarga anda, luangkan lebih banyak masa dengan mereka. Anda akan belajar bersabar. Dan jika anda mempunyai masalah ego, jika anda mempunyai masalah kebanggaan, luangkan banyak masa dengan ibu bapa anda.
Kerana mereka akan menjatuhkan anda sepanjang masa. Ia juga akan membakar anda dan anda akan menjadi rendah hati. Luangkan banyak masa dengan ibu bapa anda. Saya tahu anda tidak suka menghabiskan masa dengan ibu bapa anda. Kerana ayah anda selalu memberitahu anda macam-macam benda. Anda seperti, aku tak mau dengar inilah. Sebenarnya, apa yang diberitahu itu lebih baik untuk anda. Ia dapat membinakan watak anda. Ia dapat membinakan kerendahan hati anda. Ada sebab Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita untuk meluangkan masa dengan ibu bapa kita. Dan ada sebab Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita untuk bersabar dengan mereka kedua ibu bapa kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita sabar dengan rakan-rakan kita kan? Dia tidak memberitahu kita ayat tertentu dalam Al-Quran bersabar dengan orang lain. Tetapi dengan ibu bapa, ya. Dan dia Subhanahu Wa Taala juga memberitahu kita bersabar dengan musuh-musuh Islam. Dan dia Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bersabar dengan ibu bapa. Kenapa? Kerana ibu bapa boleh mengatakan sesuatu yang akan menguji kesabaran anda. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dan itulah sebabnya dia Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu melakukannya. Dan ia akan membinakan watak anda. Laqad adallani 'aniz zikr ba'da iz ja'ani. Dia membuat aku tergelincir jauh dari peringatan Al-Quran setelah ia datang kepada aku. Dia ni bahkan tidak mengatakan an zikrin, tapi sebaliknya az-zikr. Seperti tadi, selain Rasulullah SAW, malah Al-Quran pun dia ingat secara khusus. Al-Quran dulu dibacakan, ada halakat yang ditawarkan. Aku mungkin berada di samping mereka yang boleh membawa aku lebih dekat dengan kata-kata Allah. Dan oleh itu, lebih dekat untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi sebaliknya ni aku berkata, alah pergi ke halaqah Al-Quran atau pergi tengok movie malam ni. Aku tak tahulah. Okeylah, aku tengok movie lah. Dia terus menjauhkan aku dari peringatan itu. Walaupun setelah ia datang kepada aku, ba'da iz ja'ani. Anda pun sebenarnya tidak perlu pergi ke peringatan itu. Sebaliknya ia datang kepada anda. By the way, bahagian ayah ini sangatlah benar hari ini daripada zaman dulu. Pada zaman dulu kan, seseorang mungkin mendengar tentang Al-Quran, seseorang mungkin mendengar tentang Rasul SAW, dan seseorang juga mungkin tidak dapat mendengar tentang apa-apa pun. Tapi sekarang, hari ini tak ada alasan lagi. Berapa banyak application, berapa banyak download, berapa banyak buku, berapa banyak laman-laman web, berapa banyak video YouTube yang anda boleh akses tentang pesanan-pesanan Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Anda boleh mengakses penjelasan tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran. Tidak ada alasan lagi. Ia semua datang kepada anda sekarang. Ia datang kepada anda dan anda tetap mengabaikannya. Dan anda katakan, tak maulah. Aku lagi suka cari sesuatu yang lain. Aku lagi suka pergi ke arah lain. Dan lelaki ini pada hari penghakiman menyalahkan kawannya kerana berbuat demikian. Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Perkataan yang sangat menarik yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Komen Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya. Dan ada yang mengatakan bahawa ini adalah ulasan Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya. Syaitan apabila datang kepada manusia terutamanya adalah khazul. Khazul adalah sejenis kawan yang meninggalkan anda pada masa yang tepat. Faham? Ada rakan yang selalu suka. Dia selalu lepak dengan anda. Dia selalu ada bersama anda. Dia ni kamu punya bro. Dia sentiasa ada untuk anda, tapi sehingga tiba masanya pula anda memerlukannya, dan pada masa yang akan datang apabila anda memerlukannya, dia sudah tak ada. Dia tidak dijumpai, hilang terus. Dan apabila masa keperluan kamu sudah berakhir, maka dia balik semula. Dia jadi bro kamu lagi. Jenis rakan seperti itu, jenis kawan seperti itu dipanggil khazul. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa itulah syaitan. Dia selalu ada bersama kamu. Anda tidak dapat melihat syaitan. Ia bukannya seperti syaitan yang dalam kartun itu, dengan tanduk atas kepala, ekor di belakang dan pegang pitchfork. Itu bukan syaitan. Syaitan ni datang kepada anda dengan cara waswasa. Syaitan datang kepada anda melalui rakan anda. Syaitan datang kepada anda melalui screen device anda, pada mobile device anda. Begitulah dia datang pada anda. Dia boleh berkata, bro, aku boleh bagi apa yang kau mahukan lah bro. Aku jaga kau ni bro. Sehingga hari penghakiman muncul dan dia ni pula akan meninggalkan anda. Dan anda seperti, alamak, mana dia pergi ni? Aku fikir dia jaga aku. Ini adalah tipu daya syaitan. Jangan tertipu dengan daya-daya dorongan yang anda ada dalam diri anda.
Semua orang-orang muda mempunyai daya dorongan. Mereka mempunyai daya godaan. Mereka mempunyai perasaan di dalam diri yang sentiasa membara, membakar. Dan syaitan datang dan berkata, jomlah kita sama-sama layankan perasaan kau itu. Itu semua okeylah, tak seteruk mana pun, jangan risau. Kau boleh buat apa sahaja yang kau mahukan, yang kau inginkan, tak seteruk sangatlah, jangan risau. Dan kita semua jatuh pula ke dalam perangkap itu. Dan ini adalah hazal syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan, bahawa dia akan meninggalkan kita pada masa yang tepat. Dia hanya memberikan kita banyak motivasi untuk melakukan perkara yang salah, untuk membawa kita ke tahap itu. Allah Subhanahu Wa Taala sedang merakamkan ucapan seorang yang biasa-biasa je yang tidak menghiraukan peringatan itu. Dan dia ni sendiri akan memberi khutbah pada diri sendiri sekarang pada hari penghakiman itu. Alamak, syaitan dah dapat akulah. Laqad adallani 'ani zikri ba'di izjani wa kana asyaitanu lil insani khudula. Subhanallah.